Okey, insya-Allah pada malam ini saya akan membentangkan tentang kenapa kita masih belum sembuh. Kenapa bila seseorang pesakit tu dia dah pergi buat rawatan tapi dia masih tak sembuh-sembuh lagi. Okey, ada beberapa perkara. Okey, yang pertamanya pesakit tu sendiri kadang-kadang dia tak mau pun dia ruqyah. Okey, ada sesetengah pesakit tu dia tak nak buat rawatan tapi telah dipaksa. Okey, seorang pesakit dipaksa oleh ahli keluarga dia untuk berubat ataupun isteri dipaksa oleh suami dia untuk berubat. Jadi dia datang buat rawatan dalam keadaan dia terpaksa ataupun dipaksa. Okey. Okey, itu satu. Kadang-kadang dia sendiri pun ragu-ragu nak datang berubat ni, macam nak buat rawatan tu betul ke aku terkena sihir ke, ataupun datang je lah buat rawatan. Orang kata sikap dia acuh tak acuh macam tu. Okay. So kebanyakan juga pesakit dia dari segi dia punya mindset dia tak ready untuk dia ruqyah. Kebanyakannya pesakit hanya mahukan rawatan ruqyah, mereka tak ingin sembuh. So kat sini nampak macam sama tapi dia berbeza. So sakit yang dia alami tu sebenarnya adalah dia punya gangguan jin, tapi sebenarnya sakit tu sendiri merupakan satu teguran daripada Allah Subhanahu Taala untuk membolehkan pesakit tu kembali kepada Allah Subhanahu Taala. So kebanyakan daripada pesakit dia hanya nak buat rawatan, nak sembuh saja. Sedangkan pada masa yang sama dia lupa, dia dah lalai dengan amal ibadat, dia dah lalai dengan amalan-amalan solat. So dia nak minta disembuh tapi dalam keadaan dia masih lagi tak siap sedia untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tak bersiap sedia untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So antara faktor dan kesalahan lain, pesakit tu dia nak sembuh. Okey, dia nak sembuh tapi dalam masa yang sama dia masih lagi menyimpan benda-benda yang syirik. Okey, masih simpan lagi tangkal-tangkal. Okey, tangkal ni haram hukum dia. Tak kisahlah dalam bentuk yang macam mana pun. Tangkal baby menangis ke, tangkal pelaris ke, cincin aura untuk ada yang banyak jual di internet, cincin batu permata, yang mana batu permata ni ada aura untuk orang suka kat kita ke. Semua kebergantungan kepada benda-benda macam ni akan membawa kepada dosa syirik. Okey. So bila ada juga pesakit-pesakit dia masih lagi simpan tangkal-tangkal, masih lagi simpan wafak ibu duit, pelaris perniagaan. So kalau dia nak berubat dia kena buang tu dulu. Kalau saya ada jemputan pergi ke rumah pesakit, kalau saya sampai ke rumah pesakit, perkara pertama yang saya akan tengok bila saya dah masuk dalam rumah pesakit, saya akan tengok dekat dinding-dinding dia tu, kat pintu-pintu rumah dia tu, ada tak dia tampal tangkal-tangkal ke, wafak-wafak ataupun azimat. Kalau ada, kalau dia nak buat rawatan dengan saya, dia orang kena turunkan dahulu, buang dulu semua tangkal-tangkal yang menjadi syirik. Okey, kebanyakan daripada pesakit juga dia tak komitmen, dia tak committed dengan jemaah. So kebanyakan yang kita jumpa pesakit-pesakit, bila kita tanya, mereka lalai dalam mengerjakan solat secara berjemaah, jarang bertadarus Al-Quran. So tidak mengamalkan sunnah-sunnah, cuba untuk menjauhkan diri daripada sunnah. Okey. Dan ramai juga pesakit yang saya jumpa, mereka ni jadi berputus asa. Ustaz, saya dah lama sakit, saya dah lama buat rawatan, dah ke sana ke sini, dah tak tahu dah nak berubat kat mana, tak sembuh-sembuh juga. So bila dia dah rasa putus asa macam tu, maka memang akan jauh, semakin jauh daripada nikmat Allah. Kadang-kadang Allah mendatangkan ujian kepada kita itu adalah dengan untuk mengangkat darjat kita. So sepatutnya kita kena bersyukur, dengan ada ujian daripada Allah tu akan mendekatkan kita, menaikkan darjat kita. Okey. So ramai juga pesakit yang tak mahu nak memperbaiki keadaan hati dia. Dia nak berubat, tapi dia tak nak memaafkan orang. Kebanyakan kes-kes yang terkena dengan sihir ni, banyak yang kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang saya rasa betul-betul merosakkan hati. Ustaz,
saya nak buat rawatan, dan kalau boleh Ustaz, saya nak orang yang sihirkan saya ni dia juga jadi busung. Saya tak akan maafkan sesiapa yang sihirkan saya. Saya biarlah dia buat kat saya macam ni, saya tak halalkan dunia akhirat. Kata-kata macam tu memang dalam keadaan kita tengah marah, kita sakit, tapi kata-kata macam tu dia akan merosakkan hati kita. Dia kena perbaiki hati kita. Kadang-kadang orang dengki kat kita, dia hantar sihir kat kita sebab perniagaan kita maju. Okay? So saya selalu mengingatkan, kita kena doakan kita punya pesaing, pesaing kita tu, semoga dia tu juga maju perniagaan dia, semoga dia juga naik pangkat. Semoga bila dia perniagaan dia maju, dia naik pangkat, maka hilanglah rasa dengki dia, dendam dia terhadap kita. So kita kena doa yang baik-baik. Okay? Walaupun rasa susah hati tu nak didik, kita kena didik hati kita tu. Okay? So ada juga pesakit, dia nak sembuh, dia nak sembuh, tapi dalam keadaan dia masih lagi dalam keadaan tidak mahu bertaubat. Okay? Tidak mahu bertaubat, masih lagi ada buat dosa, selalu melakukan dosa-dosa besar. Yang lebih menakutkan, dia merasa seronok dengan dosa-dosa yang dia buat. Ramai pesakit yang jadi macam tu. Okay? So pesakit ramainya dia tak kenal musuh. Bukan musuh yang manusia ni, musuh yang utama sekali tu adalah iblis dan syaitan tu. Kebanyakan daripada pesakit, dia hanya nak buat rawatan saja. Bila kita cakap jaga amalan zikir-zikir dan amalan-amalan untuk benteng diri, untuk menghalang daripada syaitan tadi datang balik, jin datang balik, maka mereka ni lalai dalam bab-bab tu. Okay? So saya boleh katakan mereka ni rasa seronok dan selesa bersahabat dengan syaitan tu lah. Kalau yang kes-kes yang lain pula, mungkin dia orang ada mengamalkan ilmu-ilmu hitam, mengamalkan silat-silat batin. Mereka sendiri dah selesa dengan kelebihan-kelebihan ilmu kebal, mata batin dan sebagainya tu. Mereka sendiri dah bersahabat dengan syaitan tu. So macam mana mereka nak buang? Macam mana dia orang nak berubat, nak buang, nak pulihkan diri? Okay? Ini yang nombor 9 ni, saya rasa paling banyak ramai pesakit tidak kenal akan ruqyah mandiri. Ramai pesakit tidak mahu beramal. Ramai pesakit dia datang berubat, bila saya tanya amalan-amalan zikir, air jampi buat tak, ruqyah mandiri putaran tawaf buat tak, terapi MP3 ruqyah buat tak, saya tak buat Ustaz, saya tak sempat dan sebagainya. So kalau alasan-alasan macam tu, macam mana? Okay? Perawat ni hanya bantu untuk buang gangguan jin daripada badan. Tapi selebihnya pesakit tu sendiri kena jaga amalan-amalan zikir harian. So amalan-amalan zikir harian ni lah yang akan menjadi benteng kepada diri. Saya sebagai perawat, Ustaz Sinar sebagai perawat, kita baca ayat ruqyah, kita tepuk, kita picit. So bila pesakit muntah-muntah, ada benda-benda kotor keluar, mudah-mudahan jin tadi juga keluar melalui benda-benda kotor muntah sendawa tadi. So bila jin tadi dah keluar, kita kena jagalah amalan-amalan benteng diri. Kita kena jagalah amalan-amalan ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri. Kena jaga amalan-amalan zikir pagi petang. Paling-paling kurang pun 3 khul pagi petang. Zikir-zikir lain kena jaga supaya jin-jin tadi tidak masuk semula ke dalam badan kita. So bila kebanyakan dari pesakit ni, dia ambil sambil lewa dengan amalan. Dia hanya mengharapkan si perawat sahaja yang bacakan ayat ruqyah dan rawat dan pulihkan dia. Amalan-amalan benteng diri, amalan-amalan ruqyah mandiri ni, dia kebanyakan daripada pesakit malas nak buat. So kalau kita fikir macam tu, macam mana dia nak sembuh? Kalau diri dia tak nak menjaga zikir-zikir tersebut. Okay?